yakni segala tempat yang sunat ziarah kepadanya, dan segala kubur anbiya dan awliya dan syuhada dan ulama dan salaha. Ini fasal, panjang fasal dia. Cuma bab ni bab haji, dan di dalam bab ni juga dia akan cerita tentang fadilat Makkah tu sendiri, fadilat Madinah dan juga Baitul Maqdis. Dan juga diminta supaya kita mengembara melihat tempat-tempat sejarah seperti di Mesir. Banyak tempat-tempat sejarah yang boleh kita lihat di Syria dan tempat-tempat yang lain, termasuk juga sejarah tanah air kita. Sejarah ni dalam bahasa Arab dipanggil pokok. Sajaratun makna pokok. Bila di Melayu kan panggil sejarah. Takut tak tahu lagi. Melayu ni dia banyak pinjam bahasa Arab, cuma kita je tak sedar. Bila kita orang Melayu, maknanya sebenarnya kita banyak cakap Arab, banyak bahasa yang digunakan. Bahkan bukan sekadar patah satu perkataan, kadang-kadang satu ayat yang kita guna, kadang-kadang kesemuanya bahasa Arab. Semuanya bahasa Arab kalau kita perhati. Contohnya, ulama yang alim berkhutbah di mimbar masjid. Ni semua Arab ni, satu tak ada Melayu. Atau tak kita guna perkataan, satu perkataan semua Arab. Ulama Arab, yang alim Arab, berkhutbah Arab, di mimbar Arab, masjid Arab. Ulama yang alim berkhutbah di mimbar masjid. Tambah pada Jumaat. Jumaat pun Arab. Jumaat pun Arab. Faham tak? Dia semua Arab tu. Jadi orang Melayu cakap Arab sedia, cuma tak sedar. Itu semua satu ayat yang panjang, kesemuanya Arab. Tuan-tuan boleh buat? So tuan-tuan buat pula ayat. Banyak. Panggil. Banyak. Itu. Tadilah ulama yang alim berkhutbah di atas, berkhutbah di mimbar masjid pada Jumaat. Semua tu Arab. Cuma yang pada tu semua sikit-sikit tu je. Baik. Jadi orang Islam ni diminta mengetahui sejarah, sama ada belajar dan lihat. Belajar dan lihat tu panggil sejarah. Sajaratun maknanya pokok. Ilmu sejarah tu sendiri pokok. Maknanya bila kata pokok tu, dia mana timbul pucuk dia? Daripada akar, yang panggil asal, usul. Benih apa tu pokok tu, akar dia di mana, tunjang dia di mana, sehingga menghasilkan buah. Macam kita lah, sejarah Melayu, mana mari kita? Nada, mana mari kita mesti ada akar tunjang dia. Tok nenek kita, asal usul kita. Itu yang akar tu dipanggil sejarah. Bila mari Melayu dia lari sikit lah, sejarah. Nada, sejarah. Sejarah tu sajaratun makna pokok. Pokok ni makna pokok lah. Kita apa sebut? Pokoknya. Sebut tu pokoknya. Itu. Bila nak kemaskan dia, pokoknya, hujahnya. Tu cerita. Baik. Jadi orang Melayu, orang Islam ni diminta kita tahu semua rahsia tu. Sebab itu asasnya kita pergi mengerjakan haji. Mengerjakan haji. Mengerjakan haji ni asal usul kedatangan Islam di Mekah. Itu. Maknanya bila kita pergi haji, macam sebutlah amalan haji ni tak susah, mudah. Karenanya dia niat dan buat. Tu katanya, niat dan buat. Adapun benda semua yang dikata dengan mulut mengerjakan haji, semua sunat-sunat belaka, tak ada hak wajib. Kalau kita nak pergi haji, nak tunggu ingat semua doa-doa tu, pakai tak pilah jawab tu tua tu. Doa tawaf, doa sa'i, doa melontar, doa wukuf, doa apa tebal tu, saya pun tak ingat. Jadi semua yang baca dengan mulut tu sunat belaka. Jadi kita pergi buat. Yang wajibnya buat, niat buat, tawaf buat,
sa'i buat. Pergi di wukuf di Arafah, duduk je. Tak ada apa, duduk. Kalau bahasa Melayu, duduk lepak lah, wukuf duduk je. Hak kamu nak zikir, nak baca Quran, nak apa semua itu amalan lain. Kalau duduk saja tak kata apa pun, jadi dah. Malam raya pergi Muzdalifah pun duduk je. Duduk je. Itu. Tak ada apa, duduk. Mina, hari 11, 12, 13 terus apa? Duduk. Tak ada amalan khusus nak kena wajib baca yang ni, nak kena wajib kata ni, tak ada. Duduk je. Duduk je. Melontar pun melontar. Jadi pasal apa? Sebab itu kalau yang tahu sejarahnya, dia ingatlah, dia sedar. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi ke Mekah, kalau pergi dengan tak tahu sejarah Islam, kita kepala otak Allah Subhanahu Wa Taala buat pemikiran otak kita ni dia boleh pusing balik. Kenang balik 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun dulu. Dengan kita belajar hak sejarah tadilah. Dalam bahasa Arab panggil tarikh, ataupun Melayu panggil sejarah pokok tadi. Kita boleh ingat balik. Jadi kalau kita pergi dengan tidak ada ilmu, kita pergi tengok benda yang ada depan mata kita lah. Tak boleh nak kenal dah macam mana Islam dibawa. Islam mula berkembang di Mekah sejak daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Tengok Kaabah, dia bukan tengok nampak Kaabah saja, nampak 1001 sejarah yang ada pada Kaabah. Yang ada pada Kaabah tu dia boleh kenal. Itu cerita dia. Jadi pentingnya kita pergi mengerjakan haji. Di samping tu dapat kita kenang bagaimana perkembangan Islam awalnya, sejarah melontar, sejarah apa semua. Sebab itu dia suruh mari ke Madinatul Munawwarah pun begitu. Di Madinah juga ada sejarah-sejarah dia yang banyak. Di Baitul Maqdis. Dan juga tempat-tempat sejarah yang lain. Tempat-tempat sejarah yang lain. Jadi cerita dia, kita kena tahu ilmu sejarah lah. Kena tahu. Termasuklah sejarah kedatangan Islam di tanah Melayu ni. Kedatangan Islam di tanah Melayu. Sebab tu bila kita tengok kan, macam lambat Islam berkembang hari ni. Macam lambat. Bahkan yang kita risaunya sekarang, orang Islam di Malaysia ni tak kuat dah pegangan dia. Tak kuat. Dengan mari berbagai-bagai pahaman sekarang. Berbagai-bagai pahaman. Orang Islam dulu, di awal Islam, memanglah dulu kita asal Melayu ni, Melayu dulu ribuan tahun dulu menganut ajaran Hindu dan Buddha. Sampai hari ni candi-candi yang usia ratusan tahun masih ada sampai sekarang. Tapi bila datang pedagang-pedagang Arab bawa Islam, mengislamkan raja-raja Melayu, sampai tukar daripada nama Hindu dulu pada nama-nama Islam. Sultan Muzaffar Shah lah, Sultan Iskandar Shah lah, tukar nama Islam. Maka Islam ni turun sampai ke bawah. Jadi masa tu umat Islam di tanah Nusantara ni, tanah Melayu ni, boleh kata semua terima Islam dan tak tergugat. Dia tak tergugat yang akidahnya. Kerana apa? Kerana pedagang-pedagang Arab yang datang ke tanah Melayu ni bawa Islam dengan bawa mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, berpegang kepada Maturidi dan Asy'ari, akidah Maturidi dan Asy'ari. Jadi tak ada yang murtad ni, tak ada. Sehingga musuh-musuh Islam tulis dalam buku dia, setelah orang Melayu menerima Islam, bangsa yang paling susah nak meninggalkan Islam ialah bangsa Melayu. Tak tinggal dah. Tu dulu kuatnya kita berpegang dengan ajaran Islam. Tu yang timbulnya bahkan tanah Melayu pernah laksanakan syariat Islam di Melaka, di Terengganu, sampai terpahat di batu-batu bersurat. Maknanya Islam kuat kerana mereka berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila mari sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita tengok orang Melayu macam-macam pahaman dah. Ni timbul G25 pula. Ni pahaman hak gila. G25 ni bekas apa dia?
bekas orang hebat-hebat, namanya Islam Melayu, tapi dia berpemikiran liberal lah kita panggil ni. Antaranya kita tak boleh paksa orang Islam nak keluar Islam, itu hak dia dengan Allah Ta'ala. Bukan dia sure saja tuan-tuan sekalian, dia perjuangkan apa yang dia buat tu. Dia perjuangkan, dia ada perjuangan dia yang akhirnya ada pengaruh. Ada pengaruh. Itu satu. Gitu geng-geng Haji 25 ni, geng liberal, LGBT, mari macam-macam ni, macam-macam. Menurut sekalian, kenapa? Kita tengok akidah orang kita sudah mula tergugat. Mula tergugat. Gitu. Dan orang kafir pun dah berani dah cuba-cuba orang Islam Melayu ni. Dulu kalau kita tengok sejarah Natrah, sampai orang Melayu Islam bangun mempertahankan seorang, kerana cuba wanita apa Belanda ni cuba nak dimurtadkan apa semua, sanggup orang Melayu mati. Lah ni pula timbul pula pejuang Haji 25 ni pun semua kalau nak murtad itu dia punya pasal dia dengan Allah. Kita tak boleh ambil tindakan apa-apa. Banyak lagi lah, Jakim lah, tak perlu ada apa semua ni, macam-macam pahaman yang dia bawa. Ini tuan-tuan kena ingat, akidah kita mula tergugat. Mula tergugat. Jadi hak-hak Islam pun tak apa nak kemas lah ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dulu raja-raja Melayu ni kuat berpegang dengan ajar Islam. Bahkan ada yang alim. Kalau sejarahnya raja-raja Melayu alim. Kenapa mereka belajar ilmu agama daripada pedagang-pedagang yang datang bawa Islam, daripada Yaman, daripada Hadratul Maut, bawa Islam pada tempat kita. Jadi mengislamkan raja-raja berpegang dengan ajar Islam yang kuat. Mengatu siapa pun tak boleh kacau. Hari ini tuan-tuan sekalian, antara benda yang mereka nak buangnya institusi diraja, institusi raja-raja nak buang. Kenapa? Situlah benteng Islam. Dan hari ini kita lihat nampak raja-raja kita yang ada ni mula cenderung kepada Islam balik. Dengan isteri-isterinya tutup aurat dengan sempurna. Dengan ni hak generasi, kemudian ni apa semua dia balik sejarah pada tu nenek dia dulu. Dengan dia Betul Agung, kita lihat bagaimana sifat dia, apa semua, nampak. Dan kita tengok raja-raja muda sekarang apa semua, mula berpegang pada agama yang kuat. Pegang pada agama yang kuat. Jadi golongan-golongan yang nak runtuhkan Islam ni, tuan-tuan sekalian tak perhati, antaranya dia nak cuba hapuskan ni raja-raja ni. Kerana raja-raja ni lah kata mereka duk perhabis duit. Cukai-cukai rakyat yang banyak-banyak disalurkan kepada raja-raja. Bukan tajuk tu tuan-tuan, tajuk benteng Islam tu ada kat situ. Ada kat situ. Ini cerita dia. Jangan ingat. Ini cerita sejarah lah tuan-tuan. Anak abad ni, asas orang Islam pergi mengajarkan haji, di sana ada sejarah dia. Maknanya orang Islam sangat mementingkan tentang sejarah. Yang mementingkan sejarah. Itu ke sejarah orang Melayu. Orang Melayu bukan bodoh tuan-tuan. Sejarah dia. Bangsa lain bodoh, Melayu cerdik dah. Tuan-tuan baca. Bangsa lain bodoh, Melayu dah cerdik dah. Bangsa yang mula-mula pandai tanam padi, bangsa Melayu. Cina tak reti. Bahasa Siam tak reti tanam padi. Jepun tak reti. Melayu ni yang pakar tanam padi. Tapi bangsa lain mari curi ilmu. Dan orang Melayu ni baik, dia suka ajar. Akhirnya kita padi ni baik di Siam. Orang Melayu yang mula tanam padi. Tapi juga bangsa Melayu lah bangsa yang pandai buat kapal. Kerana tanah Melayu ni dia ada pulau-pulau yang banyak. Dan tanah dia kecil-kecil apa semua ni, dia ada pulau-pulau yang banyak. Jadi dia nak bergerak. Tanah Arab dia tak ada sangat pulau-pulau ni, dia luas begitu. Cina dia luas begitu, India dia luas begitu saja. Dia tak apa perlu sangat kepada kapal ni. Orang Melayu perlu. Dia tengok Kedah dengan Langkawinya, di Langkawi ada 99 pulaunya. Pulau Sebab Perai dengan Penangnya apa semua, tentu nak perlu kepada kapal. Betul orang Melayu tera buat kapal. Bangsa lain tak reti buat kapal, dia dah pandai buat kapal dah.
Nanti sekalian, itu cerita. Itu tanam durian. Hak paling pakar tanam durian orang Melayu. Disebut durian ni orang Melayu. Hak pegang raja buah ni. Sebab tu kalau nak makan durian dulu kena pergi belah Batu Kurau. Pergi Kut Hijau, kat kampung saya tu. Bapak orang Melayu ramai, dia pandai tanam durian. Dia isi durian yang cantik-cantik, yang elok-elok. Cina tak kerti. Tapi orang Melayu ni baik. Dia ajar orang Cina. Dia ajar orang Cina. Sampai hari ni kalau nak makan durian tak pergi cari orang Melayu, cari Cina. Pergi cari Cina junjung. Tu bodohnya orang Melayu. Kau bodoh pergi orang. Tu cerita dia. Mula bagi ilmu ni je. Nak makan durian kena pergi balik pulau. Ini habis apa semua. Hak pakar-pakar orang Melayu ni, tanam padi, apa buat kapal, tanam durian, apa semua ni semua serah kat orang. Itu silap. Silap gitu juga peniaga-peniaga dulu. Mana boleh orang Melayu bodoh meniaga, tuan-tuan, sebab dia terima Islam daripada pedagang-pedagang Arab. Depa ni pedagang. Ahli perniagaan, import export, bawa barang dagangan, bawa balik barang kita. Apa semua. Jadi itulah orang yang menerima orang yang bawa Islam, pedagang-pedagang Arab. Maknanya orang Melayu lah belajar dulu tentang import export ni. Bawa barang dagangan apa orang Melayu dulu. Cina tak reti lagi. Tapi akhirnya Cina ambil ilmu dagangan ni, mempanggil lebih pada kita. Orang Melayu ni dia bagi semua. Sampai tak ada apa. Habis lah ni tanah air semua bagi habis. Habis semua. Itu cerita orang Melayu ni telajak baik. Telajak baik. Sampai tak ada apa lah ni. Dia kutip bagi habis. Semua bagi semua. Tu cerita dia. Itu orang Melayu. Sampai hari ni nak kenal balik tulisan Jawi tu susah. Kena minta izin pada orang kafir Cina. Cina tak bagi tak boleh. Itu. Nak kenal Tanglong, menteri sampai 7-8 menteri turun. Tanglong menang, Jawi kalah. Itu Melayu. Apa panggil? Melayu bodoh. Itu cerita. Ini. Jadi sejarah kita tuan-tuan bukan sejarah bodoh dah. Tapi masalahnya kita terlampau percaya ke orang, bagi habis ke orang. Tapi kita ni tak ada apa. Ini ingat. Sejarahnya saya nak sebutnya, haji itu sendiri mengajar kita tentang sejarah. Mengajar tentang sejarah. Sebab tu kalau tak tahu sejarah Islam, kita kerja haji macam tak ada apa. Tawaf Kaabah, apa tawaf? Sa'i daripada Safa Marwah Safa, apa dia? Pergi wukuf di Arafah, duduk saja, apa dia? Mari duduk di Mina, Muzdalifah, patu melontar, mari duduk bermalam di Mina, apa dia? Tentulah kita kenang sejarah. Sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sejarah Siti Hajar. Sejarah Nabi Ismail. Bahkan air Zam-Zam itu sendiri. Yang kita minum air Zam-Zam, air yang terbaik di dunia, ada sejarah yang besar. Ketika Nabi Ibrahim pergi ke Mekah, yang nama masa tu Wadin ghairi zizar'ain, satu lembah yang kering kontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dengan berkatnya air keluar melalui kaki Nabi Ismail alaihi salam. Dia panggil Zam-Zam. Zam-Zam ni orang panggil kepui. Panggil Zam-Zam ni makna belat dia, kita panggil, supaya air tu berkumpul apa semua. Sampai hari ni air Zam-Zam. Zam-Zam. Sebab tu tuan-tuan kalau nak mengembara di mana-mana juga mesti kena bawa orang yang tahu sejarah. Orang yang tahu sejarah. Itu. Kalau tak tahu sejarah tak ada apa. Yang kata apa tuan-tuan, kalau kita pergi kok sebelah Indonesia pun, kita pergi melawat makam, bawa melawat masjid ni, kita tengok saja tak tahu apa dia, tak tahu apa. Sama juga pergi umrah. Sakat kita nak baca apa semua tu, ya kita baca, tapi kalau kita ikut orang yang tahu sejarah, dia akan bercerita satu apa yang berlaku pada Nabi apa semua. Sama juga orang bawa kita pergi ke Taif. Dia tak nampak apa Taif. Lebih-lebih lagi tuan-tuan pergi Mekah. Mekah ni semua bahan benda-benda sejarah dia buang Melaka. Bila ada orang buat pelik sikit, dia buang, dia pagar. Gitu. Bahkan ada hari baru ni saya pergi ke Madinah, tak baru ni pergi, mereka ajak pergi melawat
satu gua di masjid apa dia, di Jabal Uhud. Ada gua itulah tempat Nabi SAW berlindung ketika serangan daripada musuh bertalu-talu. Ramai orang pergi, dia buat kerja macam mana tu, dia ambil simen, dia simen gua tu dia tutup dengan simen, dia buah bata tutup, dia ikat bata, dia tak mau bagi orang pergi tengok. Dan apa adalah orang buat kerja black-black tuan-tuan sekalian. Gitu. Sama juga di tempat khandak, peperangan khandak. Kita lalu kita tengok gitu saja. Kesan-kesan parit yang dikorek itu semua habis, tak ada, kamu habis semua. Apa sahaja benda yang menjadi bahan sejarah, bila orang tengok nampak black sikit, dia tutup buang. Jangan heran apa, dia tutup habis semua, tak apa. Kenapa? Mekah tempat orang mengerjakan haji, tang dia, tak boleh buat tang lain dah. Orang tetap pergi juga lah ke mana pun. Kita sini jumpa meriam buruk pun angkat buat keluar, tak kira. Ada jumpa meriam tu lampau angkat apa semua, tak kira, panggil polis jaga apa semua, tak hilang meriam cabut pun, tak ada apa pun. Kenapa? Kerana siapa nak mari tempat kita? Kau tak boleh tarik benda-benda begitu. Ini cerita dia. Jadi sebab tu dia kata bila kita belajar dalam bab haji ni, kena tahulah semua tempat-tempat. Sebab tu tuan-tuan, saya suka pergi Mesir. Ni pun nak pergi bulan depan, nak pergi. Kerana di Mesir, tuan-tuan sekalian, kesan sejarah dia tak diubah. Tak diubah, tak dikacau dah, bahkan dijaga dengan baik. Dijaga dengan baik. Pergi tengok kincir apa dia, Nabi Yusuf ada sampai sekarang. Kalau masuk dalam museum di Mesir tu, boleh tengok kerusi mah Firaun duduk ada berkelah. Dengan kerusi mahnya, dengan rantai, dengan apa, dengan gelang, dengan ada sampai kelah. Bahkan Firaun tu pun ada dalam tu. Sengih 37 ekor Firaun. ada semua. Dia jaga tuan-tuan sekalian. Kenapa? Mesir ni dia orang panggil mengharapkan sumber daripada pelancongan. Jaga tu semua. Jadi orang Islam tak boleh lupa sejarah lah, tu cerita dia. Khasnya haji. Kita jangan lupa sejarah kita. Jangan. Sejarah Islam jangan lupa. Kita orang Melayu jangan lupa sejarah Melayu. Jangan lupa sejarah Melayu. Macam saya sebut tadi, macam mana Islam boleh berkembang dengan kemas di Melayu ni, kerana Islam datang dengan perniagaan. Bila kata ahli dagangan datang, tuan-tuan sekalian, tentu mereka ni bukan orang koman, jutawan, bangsawan, orang yang ada duit banyak, orang ada duit harta banyak. Kerana mereka ni bawa perdagangan, tentulah boleh mempengaruhi raja-raja pada ketika itu. Nada pengaruh raja. Dan mereka kuasai pusat-pusat pelabuhan. Pusat-pusat mereka kuasai. Dan mereka ada gedung-gedung mereka di tiap-tiap pusat pelabuhan. Jadi mereka boleh menarik raja-raja. Bahkan orang tertarik dengan mereka. Di samping tu pula, mereka pula mempunyai ilmu tasawuf yang tinggi. Sifat tawaduk mereka, zuhud mereka, lemah lembut mereka, sabar mereka, campur lagi dengan hebat, dengan harta benda banyak apa semua. Maka Islam berkembang dengan cepat. Islam berkembang dengan cepat. Hari ini dah, hari ini kita asing kan, bercakap Islam di masjid. Bila sampai di market tak cakap Islam lah. Supermarket bukan untuk lebay menguasai, kafir menguasai. Itu masalah dia. Sebab tu Kristian berkembang, sebab mereka tiru cara Islam. Pembekar, kelang-kelang, tempat ekspor import semua dikuasai oleh kafir. Sedangkan Islam tu dulu yang tu. Islam datang ke negara kita dengan dagangan. Bersama dagangan. Hari ni orang kita tinggal benda tu. Boleh makan gaji duk segar, tu je apa semua. Orang lain ambil. Jadi Islam tu sendiri makin rendah dan dikuasai oleh orang lain. Sebab tu tuan-tuan bayangkan, kalaulah tempat-tempat ni supermarket besar yang kuasai orang Islam yang soleh, supermarket, kelang-kelang yang mengeluarkan produk-produk apa semua ni dikuasai oleh orang Islam, dikuasai oleh orang Islam, import ekspor dikuasai oleh orang Islam pegang. Pergi tak mana pun, tak mana, bukan cakap pasal malam je, kita cakap pasal malam je kita boleh pegang lah ni. Tu pun pasal malam pun sikit hari lagi habis dah. Tempat-tempat yang hebat-hebat semua orang lain pegang habis dah. Jadi kita nak buat Islam macam mana? Bahkan tuan-tuan sekalian, lembu korban tu di Bukit Kayu Hitam tu, habaq betul ni.
yang pegang kuasa lembu korban tu, yang buat main pada Thailand ribu-ribu ekor apa semua, tokey dia kafir, tak Islam. Nah, dia tak tahu nak buat korban, pergi ambil lembu bertelur buat turun apa semua. Import ekspor Malaysia dengan Thailand pun kita dah tak pegang dah. Dagangan tentu pun tak boleh dah. Di situ dah lemah dah. Lembu korban, kambing korban apa semua nak ambil, semua kena cari melalui dia. Nah, tuan sekalian, kita tak boleh nak pergi sampai luar keluar semua. Siap ada AP dan sebagainya. Ini tuan sekalian. Gitu. Panjang ni tak mengaji bab haji pula lagi. Baik. Adapun fadilat haji, firman Allah Taala, wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Artinya, seru olehmu di dalam perhimpunan manusia dengan datang mengerjakan haji, supaya datang mereka itu padahal berjalan kaki dan berkenderaan di atas kenderaan yang ringan tubuhnya, yang datang mereka itu daripada jalan yang jauh. Seru oleh kamu dalam mengerjakan haji, seru olehmu fil nasi bil haji, seru olehmu pada manusia dengan mengerjakan haji. Seru, ajaklah orang mengerjakan haji. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal berjalan kaki. Datang mengerjakan haji berjalan kaki, bagi yang dekat-dekat, dan berkenderaan di atas kenderaan yang ringan tubuhnya, yang datang mereka itu pada jalan yang jauh. Mereka akan mengerjakan haji dengan berjalan kaki ataupun berkenderaan dengan perjalanan yang jauh. Mereka akan mengerjakan haji. Maknanya tuan-tuan, sejak ribuan tahun dulu orang dah mengerjakan haji. Orang kita dah sampai. Bahkan sebelum kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dahlah penduduk tanah dah ada orang dah masa tu. Dah ada orang dah. Kerja haji ni sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Makna ribuan tahun dulu orang kita dah pergi mengerjakan haji dengan kenderaan yang ringan dan kenderaan yang berat. Kenderaan yang ringan mungkin naik unta, naik baral, naik kuda. Kenderaan yang berat dengan kapal-kapal yang berat pergi mengerjakan haji. Sampailah hari ini orang terus mengerjakan haji. Tu cerita dia. Kita dah ada mengerjakan haji. Bangsa-bangsa lain, tuan-tuan sekalian, mereka nak mengembara apa? Bangsa-bangsa orang putih, bangsa orang barat nak mengembara apa cerita? Kita ni wajib mengembara. Sejak daripada ribuan tahun dulu lagi mengerjakan haji. Jadi kena reka. Macam mana nak pergi, macam mana nak buat kapal, macam mana nak labuhkan layar dia, macam mana nak tahu perjalanan dia sehingga sampai di Mekah, di Jeddah. Macam mana? Orang kita dah reti, orang Islam dah reti. Islam dah reti. Di saat bangsa-bangsa lain tak tahu lagi. Kenapa kata Allah mereka akan datang? Bahkan Mekah itu sendiri dah ada perhotelan di Mekah. Ilmu perhotelan ni orang Islam dulu reti. Kenapa? Bila orang berdagang, dia perlu pada tempat untuk berehat. Jadi bila perlu pada tempat untuk berehat, orang kita, orang Islam mula ceburi dalam bidang perhotelan di Mekah. Nak duduk, nak tidur, nak rehat, nak makan, nak apa semua. Begitu juga apa dia restoran, orang kita mula buat dulu. Hari ini tuan-tuan sekalian, semua kita serah kat kafir. Daripada lembu korban, kambing korban, sampailah hotel-hotel semua kafir belakang pegang. Tuan-tuan sekalian, kita terasa tak apa, tu dunia, nak hidup apa hari. Baiklah dunia, kita ambil akhirat. Tu pun silap ke tu. Sedangkan dunia ni lah titi nak bawa kita pergi ke akhirat. Jabatan nak bawa kita pergi ke akhirat. Kalau kita kata ni semua dunia ni duk kalut sangat, saya sangat tak suka kalau ada orang mengajak macam tu. Saya tak suka. Sebab kita ajar orang Islam ni mundur.
Itu 80 apa cari sangat dunia ni, kita ni duduk per hari sangat, nanti kita mati. Tinggal-tinggal lah, mari pakat duduk masjid semua buat ibadat. Salah ustaz mengajar lagu tu salah. Satu hari anak cucu kita tadah tangan minta sedekah pada orang. Ada tanah mak bapak tinggal, tak ada duit, jual pada kafir. Jual kat Islam gagah juga, jual kat kafir. Habis jual. Akhirnya kita jadi kuli balik pada kafir tu. Sebab apa? Sebab pahaman kita ni semua dunia. Ni semua dunia. Dunia nak duduk berapa hari sangat, dunia kita nak tinggal duduk tomok halubah sangat. Terlupa sejarah para sahabat. Hadis yang banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Nabi yang miskin-miskin, banyak yang duduk di masjid, yang bila Nabi SAW keluarkan apa-apa kalam yang keluar, apa perbuatan yang berlaku pada Nabi, mereka nampak dulu, mereka dengar dulu. Sebab tu mereka banyak meriwayatkan hadis. Sayyidina Umar yang paling rapat dengan Nabi tak banyak. Sayyidina Abu Bakar yang paling rapat dengan Nabi tak banyak. Sayyidina Uthman yang paling rapat dengan Nabi tak banyak. Mereka ni di mana? Mereka ni sibuk dengan urusan-urusan perniagaan mereka. Sibuk dengan urusan-urusan perniagaan mereka. Sampailah Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Sedangkan sahabat-sahabat terkemuka yang menjadi khalifah, menjadi khulafaur rasyidin, pengganti Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Tapi mereka ni sibuk bekerja, sibuk berniaga, sibuk berternak, sehingga mereka menjadi usahawan yang besar. Bahkan ada sahabat-sahabat yang lemah-lemah ditindas oleh musuh Islam, Abu Bakar lah tukang tebus. Bahkan jika sekiranya Yahudi menguasai di Madinah, ada telaga apa, telaga Aris ya, pergi. Bila orang Islam nak guna air di telaga di Madinah, bila orang nak guna air, Yahudi pegang telaga ni. Semua kena beli. Bahkan dia kerja naikkan harga air. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan, siapa di kalangan kamu boleh beli telaga Yahudi? Sayyidina Uthman tawar untuk beli telaga Yahudi ni. Pi minta tak mau jual. Akhirnya Sayyidina Uthman tawarkan dengan harga yang paling tinggi. Harga yang paling tinggi. Kalau tak ada duit tuan-tuan, macam mana nak pergi beli telaga ni? Beli telaga. Sebab itulah ada semua air. Akhirnya Yahudi setuju jual telaga ni dengan syarat jual, bukan jual sepenuhnya, jual separuh, jual setengah. Macam mana telaga jual setengah? Hari ni Osman punya, esok aku punya. Hari ni Osman punya, esok aku punya. Jual setengah. Setengah pun setengah. Bila Sayyidina Osman beli, dia wakafkan. Yang hari dia wakafkan. Maknanya hari dia hari free. Jadi waktu hari Sayyidina Uthman punya, ramailah umat Islam pergi ambil air tu, kena free. Bahkan ambil pula untuk bekal sampai 2 hari. Kenapa? Esok Yahudi punya ambil lebih sampai bekal untuk 2 hari. Jadi bila esok Sayyidina Uthman bagi free, Yahudi jual. Tak ada Yahudi jual. Jadi bila esok, siapa pun tak mau belilah, siapa pun tak mau pergi, esok nak kena duit. Mereka pun ambil stok untuk lusa dah. Badak. Akhirnya Yahudi tak boleh berniaga. Sayyidina Uthman kalahkan, hapuskan perniagaan, kalahkan perniagaan Yahudi begitu. Itu. Nak buat macam mana? Orang akan ambil hari free, hari Sayyidina wakaf tu dia ambil sampai untuk esok. Lusa pergi ambil pula. Hari Yahudi tak ada siapa. Nampak? Tu panggil jihad ekonomi. Jihad ekonomi. Hari ni raya Cina kita tak boleh makan ikan. Makan telur sudah. Sebab tak ada. Sayak pun tak ada. Raya Cina tak boleh. Kalau nak beli sayak wawai. Raya Cina. Ni apa semua. Tak boleh. Raya Cina, raya kita semua ada. Nak makan apa pada lagi banyak. Kenapa? Tengok. Depa pegang. Dalam negara kita tuan-tuan tak ada orang Yahudi. Orang Yahudi tak ada. Tapi orang perangai Yahudi ramai. Ada? Ni tuan faham tak? Yahudi tak ada, tapi orang perangai Yahudi ni ramai. Ni cerita dia. Ini masalah. Kita.
Lah baru sedap sikit. Sedap sikit tu pun tak tahulah lama mana nak tahan. Cakap 5 Mandarin tak beli. Ada. Tu pun depa tak beli 5 Mandarin pun gelabah dah. Ada 5 Mandarin je pun tak beli menggelabah dah. Dulu kita tuan-tuan makan 5 lebih pada Cina lagi. Kita raya sakai daripada depa. Nah, baru sedap. Hai panggil BMF ni. BMF. Tuan-tuan tengok. Di Perak Esko larang kempen BMF. Utamakan produk Muslim ni Esko agama larang. Nah, Esko agama larang. Tu cerita dia. Tak boleh. Baru ni kan sungguh kadang tak tahu apa semua cerita pula. Boleh pasang tanglung di masjid. Pening tuan-tuan sekalian. Jawi tak boleh. Bila depa tentang Jawi tak ada menteri pun bangun bela. Bila mari tanglung nak perkenalkan tanglung atas nama perpaduan, 7-8 menteri daripada timbalan Perdana Menteri sampai menteri-menteri turun. Adil ke tuan-tuan? Adil. Ini tuan-tuan. Tak tahu lah kita tengok. Ada menteri tuan-tuan sekalian, tak tahu hak menteri tuan-tuan kot. Duk pergi minta derma kat akak supermarket supaya bagi kat ni pun semua. Menteri minta derma. Ada ambil barang supermarket bagi ni. Menteri hang boleh harah lah tuan-tuan. Macam tu aku boleh jadi menteri. Pergi ambil supermarket ni pun semua kita bagi. Ambil market ni. Hak panggil apa? Food bank. Bank food. Betul? Bank-bank makanan ni tuan-tuan. Pergi kutip ni tuan-tuan sekalian. Orang berjana. Pendapatan bagi banyak. Ni tuan-tuan sekalian. Tu tuan-tuan. Ni baru pula projek baru pula. Straw daripada serai. Straw daripada serai. Tuan-tuan, serai tu tajam. Luka mulut. Ada saya fikir macam mana. Serai ni macam nolalang kan lah. Ada? Straw. Daripada hapus bahan straw, tak payah straw langgah gitu sudah lah. Kalau seserai apa? Tuan-tuan sekalian. Straw. Saya pun duk fikir macam mana straw daripada serai. Daripada batang serai tu kan. Buat straw. Tajam tu, jaga luka mulut tu. Lepas tu dia tak kecut kan? Ada serai ni dekat 3 hari, bubur dia kecut lah. Apa semua. Tu kreatif tak kira dah tu tuan-tuan. 2020 ada kereta terbang kan. Kereta terbang terbumbu orang ada. Tuan-tuan sekalian, ini macam-macam. Tu tuan-tuan, sebab tu kena dekat dengan alim ulama, minta berkat daripada Allah Ta'ala. Buat Allah Ta'ala bagi ilham, cerdik, cakap nampak cerdik apa semua. Bila jauh dengan alim ulama, lawan ada ulama, tuan-tuan sekalian, hak cerdik pun jadi bodoh. Ada je bodoh lah. Jaga tu, nampak tuan-tuan sampai kita bagi idea, orang tak tunggu, orang gelak semua. Jadi bahan lawak tak kira dah tuan-tuan sekalian. Ni dah buat straw daripada serai. Tuan-tuan sekalian, tak tahulah tuan-tuan. Itu jaga kita orang Islam ni. Dulu cerdik-cerdik tuan-tuan, kok jadi bodoh. Ni kita baik. Berkenderaan di atas kenderaan yang ringan tubuhnya, yang datang mereka itu daripada jalan jauh. Kata Qatadah rahimahullah ta'ala, tak kala menyuruh Allah Ta'ala kan Nabi Ibrahim AS menyeru akan segala manusia dengan mengerjakan haji, dan menyuruh ia dengan katanya, ya ayuhan nas, annallah azza wa jalla bana baitan fahajjuh. Itu artinya, hei segala manusia, kata Nabi Ibrahim, bahawa Allah Ta'ala berbuat rumah ia, yakni Kaabah, maka marilah naik haji. Itu Nabi Ibrahim seru. Bila Nabi Ibrahim bina Kaabah siap, Nabi, ya ayuhan nas, annallah azza wa jalla bana baitan fahajjuh. Allah bina satu rumah yang panggil Baitillah, datanglah mengerjakan haji. Datanglah mengerjakan haji. Nabi Ibrahim panggil didengari oleh ruh-ruh. Wahai manusia, Allah membina Kaabah. Allah Ta'ala membina rumah dia. Apa dia Kaabah? Yang dibina Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu yang Nabi Ibrahim bina. Tapi ni panggil Baitillah, rumah Allah. Fahajjuh, datanglah mengerjakan haji. Masa tu kita pun jawab. Roh yang terdahulu, roh yang sekarang, roh yang belum lahir lagi jawab.
Bila Nabi Ibrahim, wahai manusia, Allah bina rumah dia, datanglah mengerjakan haji di sini. Tak ada tempat lain dah. Jauh ke dekat ke datang. Masa tu roh-roh jawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kami datang ya Allah, la syarika lak, kami tak syirik, kami datang. Simpan janji tu. Nak datang macam mana masa tu? Kita miskin. Miskin masa tu bukan miskin tak ada duit. Kaki pun tak ada, tangan pun tak ada. Tak ada kulit, tak ada isi, tak ada urat, tak ada apa. Bulu roma surat pun tak ada. Ada apa? Ada roh saja. Apa boleh buat? Tapi pegang janji tu. Maknanya haji ni kita kena ingat, kita dah berjanji untuk mengerjakan haji. Dah berjanji. Berjanji dalam keadaan kita tak ada apa-apa. Bukan saya kata tadi, bukan sekadar tak ada duit, apa pun tak ada lagi, ada roh tu kutang kanting. Macam mana nak buat haji? Kaki tak ada, tangan tak ada, telinga tak ada, mata tak ada, otak tak ada, gigi tak ada, apa pun tak ada. Tapi pegang janji tu. Sebab tu kita jangan lupa, kita mari ke dunia ni, kita ada pegang janji dengan Allah Ta'ala. Sewaktu Nabi Ibrahim panggil dulu untuk mengerjakan haji. Sekarang Allah bagi kita, daripada kita tak ada apa sampai kita ada anggota yang lengkap. Lahir, kaki tak boleh pakai lagi, tangan tak boleh pakai lagi, mulut tak boleh bercakap lagi, telinga tak dengar lagi. Budak-budak baby baru lahir tu, mak dia atuk dia duk acang cek-cek buat tak tahu je. Nak tahu pun dia tak dengar, mata dia pun tak nampak lagi. Lama-lama acang sikit-sikit, 3-4 bulan dia senyum, dia dengar dah, tapi cakap tak erti. Merangkak, lama boleh berjalan. Allah tak tuntut lagi masa tu sebab kita serba dhaif. Masa bila dituntut? Ketika kita akil balik, otak boleh fikir, balik umur kita pun dah cukup. Dah cukup umur. Dengan keluar mani, tanda kita dah cukup umur. Dah tu dah keluar mani. Nah, belum tu tak balik lagi. Ataupun kalau tak keluar 15, masa tu kita dituntut mengerjakan haji. Ini janji. Tuan-tuan, apa pun kita kena tunai janji. Bila kita berjanji, tuan-tuan, kita tak boleh mungkir janji. Tu cerita dia. Mana boleh tuan-tuan sekalian. Itu. Saya ingat dulu masa saya ahli Majlis Syura Kerajaan Negeri Pulau Pinang, bila mesyuarat hak penggar ni dah mesyuarat sat ni letak jawatan dah tuan-tuan sekalian. Depa buat keluar lah apa dia ni, manifesto Pulau Pinang punya. Kami ustaz tengok, rupanya manifesto ni bukan sakat apa dia ni, sakat apa dia kebangsaan je. Tuan-tuan, negeri-negeri pun ada benda dia nak buat. Tu dia kata, ni bos saya tengok berjanji sakan nak buat lagu mana macam mana nak tunai. Tapi kalau nak suruh ustaz kata tak apalah, darurat tak usah tunailah janji. Mana boleh darurat apa? Janji kena buat. Tu cerita. Dah hang berjanji hang buat. Tu cerita. Tidak, jangan janji. Bila kita nak berjanji, kita kena fikir elok-elok. Hang bagi apa pun alasan, tak boleh. Ada dia kata kami berjanji, dia ingat tak menang, punya menang. Mana boleh janji? Ada yang kata kami berjanji ni, dia ingat ke keadaan keuangan negara tak seruk ni pun teruk lagi. Mana boleh? Itu bukan boleh bagi alasan. Apa lagi tak tahulah. Macam-macam hak sebut ni, tuan-tuan. Janji kena buat. Tu cerita dia. Maknanya kalau kamu berjanji benda yang kamu tak boleh buat, mana kamu tak cerdik. Memang tak cerdik pun. Hak bagi apa pun alasan tak boleh. Nombor satu, janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panggil roh-roh keluar daripada sulbi Nabi Adam alaihissalam. Nak tanya apa? Alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku Tuhan kamu? Semua roh jawab, bala syahidina. Kami mengaku engkaulah Tuhan kami. Itu janji.
Tiba-tiba bila kamu mari ke dunia, ambil api buat Tuhan, ambil kayu buat Tuhan, ambil patung buat Tuhan. Ini zalim. Allah buat kamu, Allah rezekikan kamu, Allah ambil janji dengan kamu, kamu menyeleweng daripada janji. Itulah ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Kata Allah sebut, wahai orang beriman, peganglah dengan janji-janji kamu. Janji kamu pegang. Tuan-tuan, kalau janji dengan Allah pun dia tak tunai, macam mana nak janji dengan manusia yang boleh dia tunai? Ingat tuan-tuan, kita mula kerja, boleh kerja, tuan-tuan sekalian, nombor satu sekali, janji nak kerja haji, tunai yang tu dulu. Jangan kata tunggulah tua-tua esok buat kerja haji. Jangan. Haji dulu. Haji dulu. Saya rasa bersyukur saya buat haji kali pertama umur saya 20-an. Kali kedua awal 30. Sedaplah buat tuan-tuan sekalian. Orang tua-tua lah letih, dia tak tahu apa sampai sana tuan-tuan. Ini. Sebab tu tunailah haji. Bekerja. Ingat nak beli kereta, nak buat haji tak lagi. Nak beli rumah, yang keperluan asasi kita perlu. Tempat berlindung, makan minum, apa semua. Nak bergaya, nak mengebat, lepas balik haji. Faham? Nak bergaya, nak mengebat, lepas balik haji. Teringin nak mengembara di mana sampai ke mana pun hang pergi, tapi lepas balik haji. Tapi kalau haji pun tak lagi, kita tak tunaikan janji itu. Nabi Ibrahim panggil, ya ayuhan nas, annallah azza wa jalla bana baitan fahajjuh. Allah bina dah rumah, datanglah mengerjakan haji. Datang mengerjakan haji. Ni cerita, kena datang. Sebab tu usahalah. Nah ini tambahlah ni kata tak tahulah, tengoklah. Dulu orang pergi haji ada subsidi. Tahun ni ada tak ada? Kata subsidi tak ada kan? Tu kata lambat pergi haji lagi rugi. Tuan-tuan sekalian, dulu boleh tampung-tampung dengan apa je, dengan keuntungan kadang 9%, 5%. Banyak tu tuan-tuan. Banyak. Dulu pernah sampai pun 9% ya. Terlepas apa 2%. Tahun ni tak umum lagi. Saya pun duduk siasat-siasat tengok, tanya jugalah abang ni kawan semua. Lebih sikit je ustaz pada dulu. Tu dia bunyi terung tak tahulah, tengok lebih sikit je. Ni kita dia. Tu. Lambatlah tuan-tuan. Bagaimana pun kena ikhtiar pergi haji. Tak kemas tuan-tuan, tak pergi haji tak kemas. Kadang-kadang bila saya tanya, umrah pi, umrah tiap-tiap tahun, haji pi, dak. Umrah pi 1000 kali pun kalau habis haji tak pi, tak selesai. Tak selesai. Umrah ni tuan-tuan, baik juga kita pergi umrah dulu, lepas tu kita pergi haji. Baik juga kalau kita ni orang berkemampuan. Kenapa bila pergi haji tu tenggelam dengan orang dah, kita tak apa kenal, tak tahu apa sangat, jadi susah kita boleh tengok dulu apa semua. Tu pun tengoklah kemampuan kita. Kalau duk ralik pergi umrah habis duit, sampai pergi haji duit tak ada, tu salah. Kenapa? Kita pergi haji tentunya boleh buat umrah dah. Kerana tuan-tuan, haji dengan umrah ni macam korban dengan akikah. Haji dengan umrah ni macam korban dengan akikah. Akikah ni tuan-tuan sepanjang tahun kita boleh buat. Panjang tahun boleh buat. Adapun haji, adapun korban, dia hari raya haji dan hari tasyrik. Lah ni tak boleh buat korban. Boleh? Ni. Tak apa, dulu tak ada buat korban lah ni lah. Orang tergila dah. Tak boleh, dia ada waktu dia. Sama juga umrah kita boleh buat sepanjang tahun. Bila-bila boleh buat. Tapi haji 9 Zulhijjah waktu wukuf. Tak ada waktu lain dah. Sebab tu kadang orang kalau nak buat korban, dia kalau nak buat akikah tu pun tak betul tu. Ada tahun dulu masa saya lembu korban banyak kan. Kira-kira hak akikah saja 4 ekor. Akikah saja 4 ekor. Saya kata hak 4 ekor ni kita simpan lambat sikit. Tak apa, sebab akikah tak kalut. Yang nak tumpang ni lah daging korban banyak, riba dengan akikah lagi bertambah-tambah nak makan mana satu. Tuan-tuan sekalian,
Mana satu? Jadi haji korban tak apalah, waktu tu je ada. Akikah waktu bila boleh buat, tak ada masalah. Tu cerita dia. Baik. Maka tak kala menyeru, maka mendengarkan oleh Allah Ta'ala akan seruan Nabi Ibrahim itu akan segala orang yang dikehendaki Allah Ta'ala buat naik haji, maka segala zuriat anak Adam hingga hari kiamat. Harap-harap di antara orang yang dengar seruan itu dan orang Yahud kita. Kenapa? Kalau alam roh dulu kita dengar seruan Nabi Ibrahim dan kita sahut, kita akan dapat mengerjakan haji, insya-Allah. Tapi kalau tak dengar dan tak sahut, ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang tak ada duit pun, tapi dia sampai. Kadang ada duit tak sampai. Ni tu. Kadang-kadang hari nak pergi tu mati, tak boleh haji. Dah pergi dah ke Mekah, sebelum sampai hari wukuf mati, tak dapat haji. Tu cerita dia. Sebab tu jangan sedap tuan-tuan kita duduk ni. Orang pergi haji ni tuan-tuan, sampai pergi ke Mekah, duduk di Mekah tu pun hati dia tak sedap lagi, selagi mana tak sampai 9 Zulhijjah boleh wukuf. Sebab tu selalu siap pesan, bila pergi jaga kesihatan dia elok. Penting tuan-tuan, jaga kesihatan dia elok. Tambah yang pergi penerbangan awal tu, dia pulung buat umrah, lepas buat umrah pun sampai penat, sampai nak berhaji nanti sakit. Itu jaga elok. Kita pun gitulah, kerja elok. Kumpullah duit, niat bagi elok, saya nak pergi haji. Macam saya katalah tuan-tuan, nak pergi haji macam mana? Tak daftar haji, macam mana nak pergi haji? Tanya nak pergi haji tak? Nak pergi haji daftar tak? Susah lah nak pergi macam mana? Macam mana nak pergi? Akaun ada tak tabung haji? Tak ada. Kalau daftar haji pun dah, akaun tabung haji pun dah, nak pergi haji, adat kata tak boleh pergi lah. Adat kata curi satu cara lah boleh pergi. Akaun tabung haji tak ada, daftar haji pun dah, tapi dia nak pergi haji boleh. Bertanding pilihan raya, bagi menang, jadi menteri. Kau boleh jadi menteri agama, ganti mujahid, boleh pergi haji ya? Boleh kota menteri pergi terus. Kalau kita kemerah ni tuan-tuan sekalian, pakai tak boleh pergi lah tuan-tuan sekalian. Tu cerita dia. Tak boleh pergi. Adalah baru ni nama haji Furada. Furada ni haji persendirian. Hak tu pun tuan-tuan duk sangkut KLIA baru ni berlambak, kawan-kawan saya kena. Tuan-tuan sekalian, berlambak kena. Tak sedap hati lah pergi macam tu. Tak sedap hati. Ada yang lepas, ada yang tak lepas. Tapi kalau pergi dengan tabung haji ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah okey. Tabung haji ni tuan-tuan tak katalah tu uruh haji ni cukup bagus. Tu dia kata, ustaz, saya tak mau pergi dengan tabung haji, saya nak pergi dengan PK pun dengan tabung haji juga. Kan dia silap faham. Dia kata yang ni PK pun dengan tabung haji juga. Tuan-tuan sekalian, PK pun dengan tabung haji, kerana dia gini tuan-tuan, nama kita keluar tahun ini, tuan-tuan ditawarkan untuk mengerjakan haji tahun ni. Masa tu boleh kita pilih nak pergi dengan tabung haji dengan muasasah biasa, ataupun kita nak pilih mana-mana syarikat yang daftar dengan tabung haji. Itu je lah. Cuma pergi dengan tabung haji, kalau dulu tak sampai 10,000, pergi dengan syarikat kena paling kurang ni 35,000, tidak pun 50,000 seorang. Tu je beza, tentu je lah. Mereka selalu tanya, ustaz, apa beza pergi dengan tabung haji dengan package? Beza dia apa? Saya kata beza dia dua je. Orang lain tak tahu lah, beza dia dua je. Kalau dapat yang ni dapat, aku tak dapat, naik je pergi dengan package. Baik dengan tabung haji, pertama hotel dekat, yang kedua makan sedap. Hak lain sama. Nak ulang kali lagi? Tuan-tuan sekalian, beza dia dua je, tiga lah beza. Yang pertama makan sedap, yang kedua hotel dekat, yang tiga belanja mahal. Kau tambah satu lagi. Itu je, lain-lain sama. Ini sama. Sebab itu kalau tuan-tuan nak pergi dengan package, tuan-tuan awal-awal lagi tuan-tuan perkemas hotel tang mana? Perkemas betul-betul awal, berkeli awal tak apa. Kadang-kadang pergi dengan package hotel belakang pada tabung haji, pada muka.
Pergi dengan fikir makan tak sedap pada makan tabung haji. Betul dapat apa? Kau dah meratus kat sana. Tak silap Allah Arab jadah rupuk ni. Pergi maki kat Mekah pula. Habis cerita nak melarat nak zabak. Tuan-tuan orang pula duk cerita apa semua. Gitu. Sebab tu sebelum pi tuan-tuan tanyalah betul. Betul ke hotel apa dekat? Kalau tak dekat macam mana? Apa boleh ganti ke apa semua balik? Betul tuan tanya elok. Tanya elok apa semua. Kalau lah gamak tak pergi dengan biasalah tuan-tuan sekalian. Biasalah. Habis duit sampai 5-60 ribu siapa? Ada. Ni cerita dia. Cuma orang fikir marah lah ustaz kata lagu tu. Ada. Tapi ada juga baik juga hotel dekat ni pun baik juga tuan-tuan. Kalau duduk jauh-jauh pun sampai tak boleh keluar pergi sembang jemaah langsung, tambah kita itulah kali pertama kali pergi. Kadang duduk berjemaah kat bawah hotel tu lah apa semua, pergi masjid pun tak pergi langsung. Ada. Tu masalah juga bagi kita dekat kita boleh pergi. Apa semua itu cerita dia. Cuma dua tu saya nampak. Hak furada hak baru ni tu saya kata tok pondok saya tak bagi pi pun ni. Tiba-tiba buat tahlil nak pergi dah. Tetapi nak pergi haji dengan siapa? Ada fikir baru furada. Jangan pi. Saya marah tok pondok aku ni. Saya siapa pi balik ni keluar daripada pondok, nyeduk pondok. Tekok tapi rupanya tuan-tuan geruk api itulah sangkut di Jeddah. Pak mengelah apa semua tu. Ambil tapi tuan-tuan sekalian tu cerita. Tak tahulah kot sikit hari lagi bagus tak tahulah tapi cuba tuan-tuan fikir. Haji ni pergi tanpa tabung haji. Pergi terus. Dan tuan sekalian. Tak payah tunggu boleh pergi. Haji pula haji persendirian. Hak kita dengar baru ni lah. Takkan tabung haji nak biar? Tak kata haji nak biak. Dia tepi kacau sana. Kalau dia biak semua tuan-tuan tutup tabung haji tu. Tuan-tuan sekalian, nak kena tunggu tabung haji, pergi daftar cik boleh pergi lah. Lagi 25 tahun boleh pergi. Umur berapa lah ni? 60. Dan kena sampai 90 boleh pergi. Tuan-tuan sekalian, tu cerita dia. Jadi tak apalah cerita dia. Daftar haji lah, no. Akaun tabung haji kena ada. Ni nak pergi haji, akaun tabung haji pun tak ada. Saya nasihat selalu, esok pergi daftar ataupun tak daftar. Maknanya itu satu cara jalan dia nak boleh pergi dengan mudah. Ada pun jalan dulu lain, dulu zaman kecil-kecil dulu tak ada akaun tabung haji pun tak apa boleh pergi dengan Tok Syekh Haji. Ada. Dulu panggil Syekh Haji. Lah tak pakai dah. Dulu ada boleh pergi. Tak dinafikan zaman 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Boleh pergi. Dia pergi haji Ramadan, dia pergi umrah Ramadan dia pergi, tak balik sampai lepas haji. Dulu 6 bulan duduk sana. Dia pergi umrah Ramadan. Masa tu adalah dengan visa elok. Habis Ramadan dia naik dota Bukit Ejak tu duduk tengah je. Duduk sengap je tuan-tuan sekalian. Pas pada tu pula dia takut kena tangkap. Musim haji orang pakat pernah dia turun daripada bukit itu tenggelam itu. Banyak berhaji lagu tu dulu. Senang. Cuma duduk lama lah tak ada dah. Sebab dia pakai muassasah. Tahu muassasah? Bila kita pergi sana ada muassasah akan ambil. Syarikat sana. Baik haji umrah pun. Muassasah akan ambil ni. Kita pergi muassasah syarikat apa? Muassasah ni pula dipertanggungjawab jaga orang pergi umrah ni. Dan kalau masuk 50 orang ni mesti balik. Tak balik, ni syarikat ni kena. Lesen kamu ditarik balik, hang kena apa semua. Nak buat mana? Kalau pergi 50 dia pastikan 50 balik. Betul kadang-kadang tuan-tuan sekalian dia ikut dengan kereta polis sampai ke airport tu. Kadang-kadang apa semua. Tu cerita dia. Dia pastikan. Jadi kalau ada yang tak balik dia cari syarikat mana yang bawa sini. Susah dah lah ni. Kata tak apa kami boleh berlari duduk atas bukit tu apa semua. Dia cari penjumpa. Tu cerita. Sebab tu kadang-kadang bila sampai sana dia takut orang pegang pasport dia tak syok hati, takut pasport dia tu orang tak ke lain dia tak boleh balik. Orang duk gaduh untuk kita balik, tu dia pegang pasport tu. Bukan gaduh tak mau balik tau. Dia nak gaduh kat hang pegang pasport lagi hang tak balik. Tu dia pegang. Nak hambat kita balik. Tu cerita dia. Baik. Naik haji itu iaitu daripada segala zuriat Adam hingga hari kiamat.
Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa mengerjakan haji ke Baitullah padahal tiada ia mengerjakan yang sia-sia dan tiada berbuat maksiat, yang jadi dengan dia fasik, nescaya keluar ia daripada segala dosa seperti hari diperanakan akan dia. Nabi kata siapa pergi mengerjakan haji dan waktu dia mengerjakan haji dia tak buat benda sia-sia. Ni benda sia-sia. Tak dosa tuan-tuan, sia-sia. Sia-sia ni macam kadang-kadang pergi dia tak ada kerja apa-apa, duk melepak sembang ngongeng. Itu sia-sia. Ada, jangan. Gitu. Kau duduk buat kerja tak ada faedah apa, ataupun sembang. Macam kata tuan-tuan, bila dia pergi duduk satu hotel, kadang penerbangan awal tu sebulan baru nak wukuf. Kau mana? Ada buat wakak daun, duk rambut wakak daun, buat pinang, duk makan pinang, ngak-ngak kau duk menyembang orang-orang apa semua tu. Macam duk kau ni pula. Tu cerita dia. Tu kena jaga. Sebab tu kau tak silap dulu saya dah pesan dah bulan lepas kan. Kalau tuan-tuan nak pergi haji, kita nak jaga diri kita ni supaya kita dapat jaga dengan baik apa semua. Kita kena ada jadual. Apa yang kita perlu kita buat sepanjang kita duduk di sana. Nombor satu, kalau dulu-dulu kita pernah ingat muqaddam, sekarang lupa, ulangkan balik bagi ingat. Dulu ingat Iqra, sekarang dah tak ingat dah. Dulu ingat Lam Yakuni, sekarang dah tak ingat dah. Dulu ingat kecil-kecil, dulu ingat, tua ni tak ingat. Dosa tu tuan-tuan, berdosa. Kita hilang Iqra di dada kita rasa okey. Hilang jam cari, hilang Lam Yakuni di dada rasa okey. Kita hilang Quran di dada, dosa kalau kita mati. Sebab kita menganggap yang hilang tu murah. Sebab tu kita tak cari balik. Sepanjang kita duduk di Mekah, cuba renung balik surah apa yang pernah duduk di dada sekarang sudah hilang. Ulangkan balik bagi ingat. Ulangkan balik bagi ingat. Ulang. Jadi kita ada masa kita tak buang waktu, kita tak buang masa. Tapi kalau pergi nak buat haji semata-mata nak buat haji, nak sementara nak sampai hari 9, 10, 11, 12, 13, 14 habis. Ada habis? Tak ada haji. Tu cerita dia. Belai lagi nak buat apa? Sebab tu kena ada plan sana. Ataupun ada doa-doa yang kita nak hafal, ada surah-surah yang kita nak jadikan surah ni yang kita nak ingat di Mekah. Setiap kali kita baca surah ni, kita akan ingat kenangan surah ni aku hafal di Mekah. Surah ni aku hafal di Mekah. Itu agak padang dengan kita lah. Ni duk galik tasbih ni aku beli di Mekah, sejadah ni aku beli di Mekah. Nak kira kenangan nak tu, kenangan nak tu semua. Cincin ni aku beli di Mekah. Doa ni aku ingat di Mekah. Surah ni kau ingat di Mekah. Sewaktu aku mengerjakan haji. Jadi kita tak buang masa. Kalau kita tak ada benda kita nak buat, kita pergi haji, nak buat haji 45 hari saja. Pergi haji 46 hari, 56 hari pun ada baru kita nak balik. Kita tak ada jadual yang kita nak buat. Tu yang kadang-kadang kita buat benda yang sia-sia. Kita bercakap benda yang sia-sia. Balik habislah. Kosong walaupun buat haji. Macam saya kata ada hari tu ni, sampai di airport tunggulah adik-beradik nak sambut kita. Sampai gelap di airport. Nampak peluk, dakak, cium, kucuk dahi apa semua nak ambil berkat. Padahal bukan ada berkat, ada pun merapu di sana. Naya hak kucuk bukan ada apa. Tapi dia tak tahu. Biarlah buat balik berkat sikit. Buat balik berkat sikit. Ni aku ni mai haji. Orang harap buat balik berkat sikit semua. Harap gitu buat balik berkat sikit. Kok-koklah ada barakah. Jaga, jangan duk cakap merapu. Merapu pun ada tuan-tuan, mesti ada kalau kita tak jaga. Orang datang haji ni macam-macam, berlambak hak tak mengaji tau. Dia kursus haji dia pi. Hak mengaji dia mengaji tasawuf, mengaji fiqh, mengaji hadis, mengaji tafsir, mengaji mengaji pun kitab ni dia retilah hukum hakam ni dia reti, dia jaga. Hak pipi haji dapat duit pi haji, kursus pi haji. Yang ni ada masalah. Kita pula berkawan baik dengan dia. Kadang masuk dalam Masjid Nabawi, lawa tiang ni. Ambil kubur dia tu elok sungguh. Oleh pintu ni, oleh apa dia? Ada orang nak kiram dah. Tu bukan wirid tu. Tak wirid. Ada setengah tak ada kerja naik tingkat atas di Masjid Haram tu, dia kerja kira mayat.
Hari ni ada 8 Zuhur. Lepas tu Asar ada 9. Maghrib ada 20. Balik dia campur pula. Kerja duk campur, duk kali campur tu telefon. Duk pergi kerja kira mayat tu pasal apa? Ni ada. Pergi duduk di tiang mana-mana, tuan-tuan sekalian, buat amalan kita. Sebab tu di sini kena latih. Sebab tu hari Jumaat tu saya dah sebut. Saya banyak orang panggil baca khutbah. Lepas tu dia suruh bagi tazkirah sama. Saya kata saya satu saja. Saya baca khutbah, tazkirah saya tak mau. Tazkirah Jumaat saya tak mau. Itu. Kadang-kadang dalam kita kata tak mau tu tuan-tuan sekalian, kita sampai aja depa bubuh meja suruh bagi ceramah juga. Tu dia kena ngaku tu. Saya bukan cengeng, tapi depa yang buat bagi saya marah. Nanti depa tak aku cengeng, tak kena gaya kena. Tu cerita dia. Kerana benar saya buat tuan sekalian. Kadang saya hormati. Ada orang mari hari Jumaat tahu, dia lama dia duduk berzikir wirid tu. Dia mari pukul 12.30 dia sampai, dia duduk di buncu tu, dia selawat, dia berzikir, dia istighfar, dia apa semua. Itu amalan dia puluh-puluh tahun dah. Cuma kita yang belum ada lagi amalan hari Jumaat ni, tuan-tuan kena ada. Nak istighfar banyak mana, nak selawat banyak mana, nak berzikir banyak mana, kena ada. Itu amalan kita. Kalau mai keluar bagi keluar selera habis dia punya amalan, saya tak suka. Dah orang buat baik dah terus dah. Cuma yang tak ada lagi jadual-jadual kita kena atur sendiri. Kena atur hari Jumaat, kena atur. Bila kita pandai atur ni, bila kita pergi haji nanti kita tahulah macam mana kita nak susun. Tapi kalau hari Jumaat pun tak pandai susun, jadi kita pergi sana kau duk nganga gitu. Tengok orang tu, tengok orang ni. Kadang-kadang pergi masuk dalam masjid kan, perhati tengok taman orang Melayu banyak, Malaysia pun pergi duduk orang tu. Duduk sebelah tu. Pas bagi salam, faham. Mai daripada mana? Malaysia. Saya Malaysia juga. Malaysia duduk tak mana? Kedah. Oh Kedah. Kedah tak mana? Kelang Lama. Kelang Lama. Saya pun kat Kelang Lama juga. Kelang Lama tak mana? Tu. Dekat rumah Pak Ngah. Pak Ngah Belah Lembu tu. Dia beradik saya tu. Sepupu ngongang tema dah mula cerita tu pun dulu kerja telikong ngongang apa tu sampai habis maya balik. Masuk pula, bab pula duk tan lain pula. Tepuk jumpa orang ni, sembang pula. Itulah kerja dia. Duduk di mana? Duduk Pulau Pinang. Kenapa ada Ustaz Mutalik? Bolehlah, bukanlah tak boleh langsung nak tanya tuan-tuan, tapi ngongang habis cerita ni pun semua balik. Saya pergi masuk pula. Itulah cerita dia tuan-tuan. Amalan dia tu wirid dia hari-hari. Gitu. Kalau tegak lah sampai daripada lepas maghrib tu sampai isya ngongang sembang balik, tak pergi cari pula. Itu cerita dia. Ini kadang-kadang mau panggil lara juga tuan-tuan, sampai kita lupa kita duduk dalam Masjidil Haram. Tegur sisi sudah sampai sudah sembang. Senang tuan-tuan. Payah sangat tengok mana belah Pakistan duduk sebelah Pakistan. Senang. Dia nak cakap kita tak reti kita cakap dengan dia tadi nganga apa kau ibadat masing-masing. Ada kau ibadat masing-masing. Dok puk pi celah tu Allah tuan-tuan sekalian. Sembang. Tu balik pula cerita kat balik. Tadi aku jumpa orang Kelang Lama. Apa semua. Adik-beradik dia kerja ni. Apa pusing-pusing rupanya sepupu papak juga apa semua. Habis gitu je tuan-tuan sekalian. Habis. Tu. Jadi kita tempat kita duduk tu pun kita kena tengok. Sebab kita ada benda kita nak buat tu, ada jadual kita nak buat. Sebab tu pandai-pandailah susun. Pandai susun. Tuan sekalian. Bukanlah kata sampai tak boleh tegak dengan orang, tapi kalau itulah tiap kali masuk berkenalan dengan orang tu, masuk berkenalan orang ni, berkenalan orang apa semua, habis gitu je. 45 hari, 40 hari habis gitu. Apa pun satu doa pun tak ingat, satu ayat pun tak hafal, satu surah pun tak ingat, apa pun tak. Badui sini kena latih dulu. Hari Jumaat tu kena latih. Saya hari Jumaat, katakanlah saya mesti kena hari Jumaat ni selawat sebelum Jumaat mesti kena dapat 100. Tak dapat 100 tak boleh. Jadi saya mesti kena sampai 15 minit sebelum khatib naik atas mimbar. Baru dia ada. Ni dah tak ada jadual apa. Kadang lambat, kadang awal. Kadang tok khatib duduk atas mimbar baru dia sampai. Orang duduk baca khutbah dia main sunat. Buat warak dah tu cukup meluat dah tu. Dah lambat buat warak dah tu. Pas pergi salam lagi. Astagfirullah. Duk geleng kepala astagfirullah. Minggu depan dia juga astagfirullah.
Minggu depan dia astagfirullah. Kau punggai kepala hang. Wah hantar. Hang tulah duk lambat setiap kali. Tu kalau ada soalan buka kitab fiqh macam ni tanya. Tanya. Ada soalan, ustaz nak tanya sikit ni. Tok khatib macam khutbah kita baru sampai. Mana afdal? Main sunat ke duduk terus? Mana ada afdal? Hang tu lambat. Siap tanya mana afdal? Kau tanya orang lain tak tahu, tanya aku hang kena. Tu cerita. Siap afdal lagi. Mana afdal? Kita duduk terus main sunat. Afdal ambil awal. Tu. Kalau kita tanya afdal ambil awal. Kemencahan tu ada afdal apa dah? Siap tanya mana afdal? Bunyi pun. Kalau saya tanya afdalnya duduk pun tak boleh, semayang pun tak boleh. Duduk ngap rumah hang. Semayang orang baca khutbah semayang apa? Betul macam mana? Berdiri sampai habis, denda main lambat. Padan muka hang. Tu cerita dia. Kau sekala tak apa. Orang tu lah tiap-tiap minggu, bukan orang lain. Dah tu orang tu bila lekat lambat, duk lambat situ lah. Betul-betul berhenti tengok. Kita jangan lekat lambat. Bila terlekat jenis orang muakhirin ni, bila pun duk lambat dia, mayang lambat, demo lambat, semua lambat. Lekat perangai tu. Kalau masbuk ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan perhati tengok, lepas bagi salam tengok hak tambah belakang tu, bukan orang lain, orang tu tiap hari. Kalau subuh-subuh boleh tengok, subuh-subuh boleh tengok, bagi salam je, kalih tengok hak tambah belakang tu orang tu. Tiap-tiap hari orang tu lah. Pasal apa? Dia terlekat lagu tu dah. Kau tak berjenis lekat perangai aku tu. Padahal kalau genjak awal sikit, lebar 5 minit je, hang depan dah. Memang lambat juga kau mana apa. Bangun awal pun lambat, bangun lambat pun lambat. Tak upaya. Dia patient tu. Ada, dia patient tu. Orang malam ada perangai lagu tu. Ubahlah tahun 2020 dah. Nak mati dah. Panggil ubah perangai muakhirin ni lambat. Dok kalih bila pun orang tu lah. Itu. Kadang-kadang subuh la ilaha illallah. Tiap-tiap kali dia yang lambat. Lambat bukan lambat banyak mana tuan-tuan, kalau cepat sikit 2-3 minit dah lah. Dah. Memang dia nak lagu tu. Jangan ambil lekat lagu tu. Perangai ni kita kena latih untuk pergi haji, kena buang jenis-jenis perangai lagu ni, barulah kita boleh pergi sana. Kadang-kadang balik cerita, dia kata masa lepas semayang tu nak keluar daripada masjid tu, Allah punya susah. Duk tak teh sikit. Punya susah. Jangan dah perangai ni. Perangai sini buat pergi sana. Lepas mayat cuy keluar terus. Tu jadi lagu tu. Cuma duduk saban 10 minit. Zikir wirid. Lagi tak kalau orang. Duk lagu tu lekat perangai lagu tu. Balik cerita ke orang pula. Hak cerita pun satu haru. Sebab tu tuan-tuan pergi haji balik cerita ni cerita elok-elok. Yang cerita tak elok. Ni kadang-kadang balik haji kita pun ziarah duk tantiang tu Stambul dengan baju pagoda pi haji dia tali pinggang haji duk ngong tu sema gong. Depan tu ada cincin segantang beli. Bapak tu gong gua kata orang boleh ramai. Tahun ni lah ramai sekali. Pi apa kali? Pi kali tu. Tahu mana kata tahun ni boleh ramai. Balik haji imbung lah. Ni apa semua dia kata masa tawah tu, kalau tu jatuh pijak keluar orang perut mati. Hak puas hak tak pi lagi tu, dia takut dah pi. Kawan ni dah pi menakut dia. Jaga, jangan balik cerita benda-benda hak baik-baik. Lindas gila. Panjang cerita haji ni. Baik. Nabi bagi jaminan kalau kita pergi haji, jaga elok-elok jaga, kita balik mengerjakan haji seperti mana baru dilahirkan daripada perut ibu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu dulu wallahu subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah, amalan salihah, sa'adatan daran, husna khawatimah, rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah.